Okey, baik. Mungkin sedikit aja, Tuan Esko, kalau Tuan YB boleh ulas sedikit tentang, kalau tadi lebih kepada perancangan, prinsip asas, status terkini. Kat mana kerajaan negeri akan buat bandar lestari? Adakah semua bandar itu kita jadikan semua bandar lestari, ataupun ada bandar yang kita upgrade, bandar sedia ada kita upgrade, sebab membuat bandar ni bukan kos yang sikit, makan berbilion. Jadi mungkin YB boleh ulas sikit tentang lokasi yang kerajaan negeri tetapkan. Ya, terima kasih moderator. Yalah, memang itu satu perancangan jangka panjang. Sebab itu di dalam manifesto kita itu kita buat di belakang sikit. Sebab kita bermula. You have to start lah. Kita dah mula sekarang sebenarnya. Kita mula dengan buat kajian, kita mula dengan mengenal pasti di mana tapak yang boleh kita majukan sebagai bandar lestari. Memang sudah ada dalam perancangan kita. Dan juga apakah bandar-bandar yang sedia ada yang boleh kita ubahkan menjadi sesuai dengan kehendak yang sebutkan 8 perkara tadi. Ataupun yang moderator sebut ikut Ibn Khaldun tadi. Memang kita sebenarnya merangka daripada situ juga. Kita ambil daripada kitab-kitab yang dahulu juga untuk kita merangka apa yang kita hendak ni. Berselari dengan apa kehendak Islam. Jadi dua perkara yang penting di sini. Yang pertama, kita mengenal pasti tempat baharu yang memang orang panggil green. Green area lah, kawasan yang belum ada apa-apa bangunan yang lagi, belum dimajukan. Kita akan merancang situ sebagai sebuah bandar yang baru dengan memikir tadi kan, transportation dan sebagainya. Yang kedua, bandar yang sedia ada yang belum siap lagi, yang kita rasa boleh di-upgradekan atau boleh diubah balik perancangan itu sesuai dengan kehendak kita. Itu dua perkara yang kita menurut kepada prinsip-prinsip itu tadi. Ya. Jadi hak yang dah lama, contoh bandar Weterangi dah lama, memang kita rasa dia pergi konsultan mari tengok pun ni you cannot do anything, you just leave it there lah. Macam tu je lah. Sebab kita nak sentuh pun tak jadi dah. Ini dah lama sangat. So ada bandar yang baru yang boleh kita buat touch up sikit-sikit, dia akan jadi mengikut konsep kita. Ini kita dah buat, kita bukan nak buang 1% yang dahulu dan buat semua yang baru, tidak. Jadi semua perancangan telah berjalan dan setakat ini kita telah kenal pasti dua tempat yang kita ambil kira tadi pula, Lebuh Raya dan sebagainya di Bangan Tengah, iaitu bandar Durian Mertangau di Kuala Dungun. Ini dekat exit Kuala Dungun lah. Kawasan luas itu, ada 300 ekar lebih situ. Dan memang kita pasti tentang proses kita untuk dia macam ni lah, tanah di tengah ni walaupun nampak kosong, tapi kadang rentahan haram tu ada. Ada orang dah rentah dalam hutan. Jadi pejabat tanah tak perasan, kadang dah ada orang buat kebun dalam tu kan. So di sini kita kena tengok molek lah. Kita pun tak mau dah juga orang panggil nak menghalau orang. Kita saja dia dah teroka dah tanah durian, mengikut prosedur yang sepatutnya. Dia dah tanah kelapa sawit. So walaupun dia buat cara haram, tapi dia rakyat kita. So kita pun kena pertimbangan belaka. Jadi batu kata tidak mudah nak buat satu bandar yang mana mereka tersebut, bukan satu mudah. So kita kena kaji belaka tanah ni, keluasan yang kita nak ada dah. Ada, okey. Kita pun plot di situ. Jadi kita tengok apa ni ada di situ. Ada orang ke tak? Kalau tak ada orang, alhamdulillah selamat. Sudah ada orang rentah walaupun tak ada grant. So kita kena kira belaka. So antara yang telah kita kenal pasti, ini dah kenal pasti betul-betul, ialah di bandar Durian Mertangau, Kuala Dungun. Yang kedua ni Bukit Cahat, Ulu Terengganu. Ini juga dekat. Bukit Cahat ni sebenarnya kalau kita perhatikan Lebuh Raya LPT 2 ni, dia ada satu tempat yang berhenti tengah hutan. Nak pergi ke Kenyir sebenarnya. Lepas tu dalam 10 km tu hutan. Lepas tu sebelah sana dah ada jambatan. Ada jalan sebahagian untuk ke Kenyir. Jadi kita nampak ini tanah ni kosong, tanah kerajaan. Dan jalan ni kalau kita buat, dia dah memendekkan perhubungan antara LPT ke Kenyir. Satu lagi produk pelancongan kita yang istimewa. So kita bangun satu bandar lokasi yang strategi. Ya, dekat dengan Lebuh Raya, dekat dengan dengan pusat pelancongan kita. Dan kalau siap jalan Aring nanti kan, so lagi kita boleh dekat ke Kelantan, ke Perak dan sebagainya lah. Dia menghubungkan antara negeri ni. Kita ada satu bandar di situ yang kita rancang betul-betul, ambil kesesuaian dengan pertanian pun ada di situ, pelancongan pun ada. So kita akan konsultan kita akan rancang benda ni supaya boleh mengisikan sebutlah macam bandar pertanian, bandar pelancongan, yang mungkin ada industri kita akan buat untuk pemprosesan hasil-hasil pertanian dan sebagainya. Dan penduduk situ bekerja dalam sektor itulah. Dia hubungan dia dengan Lebuh Raya pun dekat, Isak Raya pun dekat.
So ini antara perkara yang telah kita pasti dua tempat bandar baru yang baru yang dalam, bukan sekata dalam, ini dah peringkat kita dah dalam proses nak mewartakan tanah tu dah untuk dijadikan bandar baru kita. Jadi kena sabarlah. Benda ni perlu beri masa kita. Makan masa nak membina sebuah bandar itu confirm makan masa. Buat projek perumahan yang 200 unit, 1 unit makan 3 tahun, 4 tahun. Ini bandar kita kena rancang betul-betul. Sebab ini jadi tak jadi bahaya kita. So kita kena buat betul-betul teliti. Mesti banyak kita kena buka dulu sebagai mungkin pandangan-pandangan rakyat, dapat pandangan umum macam mana. Dan baru kita boleh dengan melibatkan arkitek-arkitek yang kita muka kan. Arkitek sekarang kita dah lantik, dah ada daripada institusi yang tinggi dah kita lantik sebagai rakan kita untuk sama-sama mereka beri pandangan bagaimana bandar ni nak kita buat. Tapi tidak lari daripada konsep yang kerajaan nak. Betul. Kita nak begini. So you reka lah, you orang panggil pakar dalam bidang perancangan bandar ni. Kita merujuk kepada subject matter expert. So kita serahlah kepada institusi yang tinggi yang dah bersama dengan kita untuk dia buat suatu cadangan, proposal kepada kita bagaimana bandar yang di tanah yang saya bagi ke awak ni 300 hektar contoh, dengan ini saya nak awak reka lah atas kebijaksanaan untuk supaya sesuai dengan apa yang kita nak. Sekarang ni sedang buat, sedang berjalan. Kita cuma tunggu proposal tu akan datang kepada kita. Yang keduanya bandar yang sedia ada. Kita ada 4 bandar yang dah dirancang oleh kerajaan dahulu yang boleh kita rasa kita, benda tu pun belum berjalan lagi juga dalam perancangan. Tanah pun telah digazetkan, cuma projek belum jalan. So ini masih ada peluang untuk kita ubah suai mengikut konsep yang kita nak. Gitu. Antaranya ialah bandar baru Bukit Besar, Kuala Terengganu. Tanah kerajaan dah ambil dah. Tapi pembangunan belum ada lagi. So kita boleh ubah suai konsep yang dahulu, kita cuba terapkan apa yang kita nak. Dengan prinsip lestari itu tadi. Bandar Kuala Negros sekarang sedang dalam proses pembangunan, tapi belum siap apa pun lagi. Cuma sekarang masjid dah siap, ada beberapa perkara lah siap, tapi beberapa bangunan pun dah siap, kan? Tapi masih kosong banyak lagi. So ini kita akan pastikan yang kosong ni kita maju mengikut apa yang kita kehendaki. Dan KTCC Kuala Terengganu, yang dalam bandar Kuala Terengganu, yang tepi muara ni. So masih kosong, kita pastikan pembangunan ini nanti mengikut konsep bandar baru lestari kita. Dan juga Mak Lagam di Cukai Kemaman sudah ada 3 pemaju di situ. Di Mak Lagam ni yang telah kita lantik, dah beri tanah dia untuk mereka majukan, dan kita telah pastikan 3 ni membangun secara perswastaan awak majukan, tapi konsep yang kita nak. Kita yang merancang. Majlis daerah Majlis Pembangunan MPK yang akan lead untuk pastikan apa yang dibuat ni sesuai dengan konsep kerajaan pada hari ini. InsyaAllah kalau beri masa kita hingga 2030, perkara ini akan berlaku lah. Sekarang ni dah berjalan, yang 4 ni dah berjalan. Kita akan pastikan mengikut pelan kita. Dan yang 2 lagi tu kita akan buat betul-betul baru mengikut pelan yang kita kena. Saya kira perancangan. Tapi kalau saya rasa kalau sepenggal ni tak datang lagi. So yang akan datang kena pilih kita kerana lagi itu lah. PITAS meletakkan sasaran itu sehingga 2030. 2030. Jadi kalau nak tengok kena beri kita lagi. Okey, baik.